Ini bab dalam masa berapa lamakah, berapa harikah seseorang itu sepatutnya membaca Al-Quran, yang ini menghabiskan Al-Quran. Imam Abu Daud dengan sanad yang meriwayatkan daripada Abdullah bin Amr bahawa Nabi SAW pernah berkata kepadanya, bacalah Quran, yakni habiskan Al-Quran dalam 1 bulan. Qala Abdullah berkata, saya rasa saya ada kekuatan mana untuk baca lebih cepat lagi daripada itu. Nabi SAW kata, bacalah dalam masa 20 hari ataupun 20 malam. Dalam masa 20 hari lah bahasa kita kata. Yang ni perhabis sekali Quran itu dalam masa 20 hari. Dia kata, saya rasa saya ada kemampuan boleh buat lebih cepat lagi daripada itu. Nabi SAW kata, baca dalam masa 15 hari. Yang ni habiskan Quran itu dalam masa 15 hari. Dia kata, saya rasa saya mampu buat lebih lagi daripada itu. Nabi SAW kata, baca dalam masa 10 hari. Dia kata lagu tu lagi, saya berasa saya ada kemampuan, kekuatan untuk buat lebih lagi, cepat lagi daripada itu. Nabi SAW kata, bacalah dalam masa 7 hari. Yang ni khatamkan Quran itu dalam masa 7 hari. Tapi jangan sekali-kali kau perlebihkan daripada itu. Abu Daud berkata, hadis Muslim lebih sempurna. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abdullah bin Amr lagi, katanya Rasulullah SAW pernah berkata kepadaku, puasalah pada tiap-tiap bulan 3 hari, dan bacalah Quran dalam 1 bulan. Yang ni khatamkan Quran dalam masa 1 bulan. Fanaqasani wa naqastuhu. Dia meminta aku mengurangkan. Itu makna naqasani. Mengurangkan bacaan. Wa naqastuhu, dan aku pula meminta dengan Nabi SAW supaya membenarkan aku baca dalam masa yang kurang lagi daripada yang disebutkan itu. Faqala, Nabi SAW pun akhirnya bersabda, kamu puasa sehari, tak puasa sehari, tak puasa sehari. Atha berkata, waqtalafna an abi, kami berbeza pendapat ataupun berselisih dalam meriwayatkan daripada ayahku. Sebahagian daripada kami, yang ni anak murid ayah saya tu, kata 7 hari, dalam masa 7 hari. Sebahagian yang lain pula kata dalam masa 5 hari. Yang ni suk-suknya begitu. Duk ni kurang, ni kurang. Sapanya beza pendapat lah tadi. Perawi ada kata 7 hari, ada kata 5 hari. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abdullah bin Amr lagi, katanya, wahai Rasulullah, dalam masa berapa lamakah saya sepatutnya baca Al-Quran? Yang ni habiskan Al-Quran. Nabi SAW kata, dalam masa sebulan. Dia kata, saya mampu buat dalam masa yang lebih ringkas lagi daripada itu. Tak ada sampai sebulan saya boleh. Raddadal kalam Abu Musa. Abu Musa yang ni perawi ni, Muhammad ibn al-Muthanna, raddadal kalam, yang ni menyebutkan balas membalas percakapan di antara Nabi SAW dengan Abdullah bin Amr bin Al-As. Wa tanaqasahu, dan masing-masing minta supaya kurang. Nabi minta biar kurang baca, tak salah sebanyak tu. Dia minta Nabi SAW benarkan dia untuk baca dalam masa yang kurang lagi daripada yang disebutkan sebelum itu. Sehingga Nabi SAW bersabda, kamu bacalah Quran itu, yang ni habiskan, khatamkan dalam masa 7 hari. Dia kata, saya mampu buat lebih lagi daripada itu. Nabi SAW bersabda, tidak akan faham Quran orang yang membacanya dalam masa kurang daripada 3 hari. Yang ni orang yang menghabiskan Quran dalam masa kurang daripada 3 hari tidak akan memahami maknanya. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abdullah bin Amr, katanya, Rasulullah SAW pernah berkata kepadaku, bacalah Quran dalam sebulan. Yang ni khatamkan Quran dalam sebulan.
Dia kata, saya ada kemampuan. Nabi SAW pun kata, kamu bacalah dalam masa 3 hari. Dalam masa 3 hari. Dia sebab dari segi perkiraan Arab ni dia lebih kepada malam tu. Sebab hari ni mula dengan malam. Kalau nak kira fi thalathin itu mana dalam masa 3 malam. Tapi orang kita tak kecek gitu. 3 hari. Dalam masa mana nak siap? 3 hari. Orang tak kata 3 malam. Tapi yang kalau nak kira hak asalnya 3 malam maksudnya. Sebab apa? Thalathin. Kalau 3 hari dia kena kata thalathah. Ni thalathin, bukan thalathah. Qala Abu Ali. Abu Ali berkata, saya telah mendengar Abu Dawud berkata, saya dengar Ahmad yakni Ibnu Hanbal berkata, Isa bin Syadhan kayyis, seorang yang bijaksana. Bab tahzibil Quran. Ini bab menentukan bacaan Al-Quran dalam masa yang tertentu, ataupun membuat wirid bacaan Al-Quran itu dalam jangka masa tertentu. Dengan sanadnya, Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Ibnul Had, katanya Nafi' bin Jubair bin Mut'im bertanya saya, dia kata kepada saya, dalam masa berapa lama kamu baca Quran, yakni kamu khatamkan Quran? Saya jawab, saya tidak ada tentukan masa-masa selama mana. Nafi' berkata, jangan kata lagu tu, jangan kata saya tidak tentukan ataupun saya tidak buat wirid untuk mengkhatam Quran ni dalam masa beberapa lama. Jangan kata lagu tu. Sebabnya Rasulullah SAW ada bersabda, saya baca sebahagian daripada Al-Quran, satu juzuk, satu bahagian daripada Al-Quran. Qala, perawi berkata, saya rasa dia ada menyebutkannya daripada Mughirah bin Syu'bah. Yang ni perawi ni, Nafi' bin Jubair bin Mut'im ni, dia kata hak Nabi kata saat ni melalui perawi sahabat iaitu Mughirah bin Syu'bah. Dengan sanadnya, Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Uthman bin Abdullah bin Aus, daripada datuknya yang di Aus. Abdullah bin Sa'id dalam hadisnya menyebutkan Aus bin Hudzaifah, maknanya dia sebut bin. Musaddad tidak ada menyebutkan begitu. Jadi Tok Guru Imam Abu Dawud dua orang, Musaddad dan Abdullah bin Sa'id. Musaddad hanya sebut bin Aus gitu je. Hak ni pula Abdullah bin Sa'id disebut bin Aus bin Hudzaifah. Mana ada sebut. Katanya, kami pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rombongan puak-puak Saqif. Qala, kata perawi yakni Aus, orang-orang Ahlaf menginap, menetap ataupun singgah, menumpang di rumah Mughirah bin Syu'bah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menempatkan Bani Malik dalam satu kubahnya. Dalam satu kubahnya, yakni khemah yang dipasang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam lah. Musaddad berkata, dia ni, Aus ini termasuk dalam rombongan yang pergi untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kalangan puak-puak Saqif tadi. Qala, katanya, pada tiap-tiap malam selepas Isya, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan datang kepada kami. Dia berbual-bual dengan kami. Abu Sa'id berkata, qa'iman. Abu Sa'id berkata, yakni sambil berdiri. Nabi sallallahu alaihi wasallam buah-buah dengan kami itu sambil berdiri, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bergilir-gilir, bertukar-tukar kaki dia, menukar kaki dia tu, bergilir-gilir, berdiri di atas kaki, dua kaki dia. Kadang-kadang kaki kiri sebelah dia akak kaki kanan, kadang-kadang kaki kanan, sebab lama berdiri. Nabi sallallahu alaihi wasallam menukar-nukar antara dua kaki dia. Kadang-kadang dia berdiri atas satu kakinya, kaki kanan. Kadang-kadang dia berdiri atas kaki kirinya. Dan kaki salah lagi tu dia rehat. Itu makna yurawih. Hak paling banyak dia bercerita kepada kami ialah apa yang dia alaminya daripada kaumnya
iaitu kaum Quraisy, puak-puak Quraisy. Nabi SAW menceritakan, tidak sama, kata dia, antara lah ni dengan dulu. Maksudnya dulu kami dianggap orang-orang yang lemah, orang-orang yang hina, dipandang hina. Musaddad dalam riwayatnya menyebutkan di Mekah, dianggap lagu ni di Mekah. Maknanya bila Imam Abu Daud sebut gini, hak seorang lagi perawi dia tu, guru dia tu tak ada sebut gitulah. Di Mekah tu tak ada sebut. Hak ni dalam riwayat Musaddad saja. Bila kami keluar ke Madinah, yani kami mari ke Madinah, kanat sijalul harb bainana wa bain. Peperangan di antara kami dengan mereka tu tak boleh kata kamu kat aku. Tak boleh kata kamu kat aku. Sama-sama naik, kata, sama naik. Sama naik. Kadang-kadang kami menguasai mereka, mengatasi mereka. Kadang-kadang mereka mengatasi kami. Mana sama naik. Pada suatu malam, Nabi SAW lambat keluar daripada waktu biasa yang baginda keluar menemui kami. Bila dia mari juga. Kami pun tanya, malam ni lewat tubik malam ni daripada skala? Nabi SAW kata, tara'a alayya juz'i minal Quran. Satu bahagian daripada Al-Quran telah pun tertinggal, telah pun terlepas daripada saya. Saya tak ada nak baca tadi pada masa dia. Jadi saya tak silah mana mari sebelum menyempurnakan bacaan Quran itu. Tak silah. Aus berkata, aku pun tanya sahabat-sahabat Rasulullah SAW, lagu mana kamu bagi bahagian-bahagian Al-Quran itu untuk dibaca? Kamu bagi bahagian Quran itu lagu mana dalam bacaan kamu? Mereka jawab 3, 5, 7, 9, 11, 13. Dan hizib mufassal adalah hizib yang tersendiri. Hadis Abi Sa'id Atam, hadis Abu Sa'id lebih sempurna lagi. Hadis Abu Sa'id lebih sempurna. Tak apalah. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abdullah bin Amr, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan faham orang yang baca Quran dalam masa kurang daripada 3 hari. Tidak akan dapat faham Quran. Riwayat daripada Abdullah bin Amr lagi, katanya dia bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam masa selama manakah sepatutnya dia menghabiskan khatam Quran? Nabi SAW kata dalam masa 40 hari. Kemudian dia kata dalam masa sebulan pula dah dia minta. Kemudian Nabi SAW kata pula dalam masa 20 hari. Kemudian dia kata pula dalam masa 15 hari. Kemudian dia kata pula dalam masa 10 hari. Kemudian dia kata pula dalam masa 7 hari. Lam yanzil min sab'in. Dia tidak menurunkan lagi daripada 7 tu, sekat 7. Yang ni berarti sekat 7 hari. Riwayat daripada Al-Qamah dan Al-Aswad, mereka berdua mengatakan ada seorang lelaki pergi berjumpa dengan Ibnu Mas'ud. Dia kata, saya baca surah Mufassal itu dalam sarkaat. Ibnu Mas'ud pun kata, agaknya laju macam kamu baca laju, baca syair kau. Gitulah kira-kiranya. Wa nathran ka nathrid daqal. Dan adakah kamu tabur, bertabur serupa dengan bertaburnya buah tamar yang tidak bagus tu, buah tamar yang tak molek tu, yang rendah mutunya itu, bertabur tidak lekat molek, gitu ke? Yang lagu tu lah tu. Tapi kalau Nabi SAW dia baca An-Nazair, yakni surah-surah yang serupa, makna kandungan dia tu, makna dia tu, perbincangan dia tu, 2 surah dalam satu rakaat. An-Najmu dengan Ar-Rahman dalam satu rakaat dia baca. Iqtarabat dan Al-Haqqah dalam satu rakaat. Wat-Tur dan Adz-Dzariyat dalam satu rakaat.
idza waqa'at dan nun dalam satu rakaat, sa'ala sa'ilun dan an-nazi'at dalam satu rakaat, wailul lil mutaffifin dan abasa dalam satu rakaat, wal muddathir dan al-muzammil dalam satu rakaat, hal ata dan la uqsimu bi yaumil qiyamah dalam satu rakaat, dan amma yatasaalun wal mursalat dalam satu rakaat, dan ad-dukhan dengan idza syamsu kuwirat dalam satu rakaat. Abu Daud berkata ini adalah susunan Ibnu Mas'ud rahimahullah. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abdurrahman bin Yazid, katanya saya telah bertanya Abu Mas'ud ketika dia sedang bertawaf di Baitullah. Dia pun cerita, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa baca 2 ayat di akhir surah Al-Baqarah pada sesuatu malam, pada mana-mana malam, kafatahu, 2 ayat itu sudah cukup untuknya. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abdullah bin Amr bin Al-As, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang bersembahyang dengan membaca 10 ayat, tidak ditulis dia tu sebagai orang-orang yang lalai. Tidak ditulis dia tu dalam senarai orang-orang yang lalai. Dan sesiapa yang membaca 100 ayat dalam semaya dia, kutiba minal qanitin, ditulis dia tu termasuk di antara orang yang taat dan orang yang mendirikan ibadat pada waktu malam, semana al-qanitin. Dan orang yang baca 1000 ayat dalam semaya dia, akan ditulis dia dalam senarai al-muqantirin, yakni orang-orang yang mempunyai harta yang banyak. Ditulis dia sebagai orang-orang yang hartawan, orang hartawan dalam pahala, hartawan pahala ataupun jutawan pahala, kita kata al-muqantirin. Abu Daud berkata Ibnu Hujairah al-Asghar yang kecil ialah Abdullah bin Abdurrahman bin Hujairah. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abdullah bin Amr, katanya ada seseorang pergi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pun kata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ajarlah aku baca Quran, ataupun ayatlah kepada aku hak mana hak patut aku baca daripada Quran ini, yakni dalam semaya. Nabi SAW pun kata, bacalah 3 surah daripada Zawat, Alif Lam Ra. 3 surah kok ada Alif Lam Ra tu, bacalah tu. Faqala, orang tu kata, saya ni tua dah, hati pun tak berapa ingat, hati pun kerah, kata dia, dan lidah pun kerah juga. Hati ni sudah jadi berat dah. Yang ni hati saya sudah berat, maknanya mudah lupa ke apa, gitulah. Lidah saya pun sudah kerah, kata dia. Nabi SAW pun kata, akan lagu tu bacalah 3 surah, kalau ada dimulakan dengan Hamim. Hamim. Orang tu kata lagu tu lagi seperti tadi. Nabi SAW pun kata, kalau lagu tu baca 3 surah daripada Musabbihat. Kalau ada sabbih kau, yusabbihu kau, sabbaha kau, sabbaha lillah kau, ada hak tu lah. Jadi permulaan dia kata lagu tu juga. Bila Nabi wayak gitu, faqala ar-rajul ya Rasulullah, akhir sekali dia kata, wahai Rasulullah, wayaklah kat aku 1 surah yang lengkap. Mana 1 surah saja yang lengkap, yang saya boleh baca. Nabi SAW pun ajar dia lah, idza zulzilatil ardu, sampai habis baca surah tadi. Orang tu pun kata, wallazi ba'atsaka bil haqq, demi Tuhan yang telah mengutuskan engkau dengan kebenaran, aku tidak akan menambahkan daripada yang kau ajarkan itu sama sekali, sampai bila-bila pun. Kemudian orang tu pun gila. Nabi SAW pun bersabda, aflahar ruwaijil, berjayalah orang ini, berjayalah orang ini 2 kali.
Kita tengok semula. Ni masalah hak molek nak baca Quran ni dalam masa selama mana, nak berhabis Quran, nak khatam Quran. Hak ni ada sebutkan dalam hadis. Ada sebut dalam hadis ni dengan jelas. Kalau bab cara Quran ni banyak dalam hadis ni. Mengaji Quran di luar sembahyang, mengaji Quran dalam sembahyang, ada berlaku. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut. Tapi benda-benda lain tak ada dia anjuran lagu tu dengan jelas, lagu ni tak ada. Benda-benda lain, zikir dalam bentuk lain kau tak ada, kecuali zikir-zikir yang ada lepas sembahyang ke apa tu dia ajar memang ada lah. Tapi kalau Quran ini memang banyak. Apa sebab? Nak suruh kita rapatlah dengan Quran, tak boleh tinggal Quran. Golai nak tinggal apa tak apa, jangan tinggal Quran. Golai tak saya baca apa tak apa, jangan tak baca Quran. Itu pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau boleh habis Quran tu dalam masa yang tidak lama, tidak terlalu lama lah, seperti yang disebutkan di sini. Paling lama dia sebut 40 hari. Ada juga setengah-setengah riwayat dia sebut 2 bulan. 2 bulan. Maknanya gitulah. Atas kemampuan kita lah, atas kemampuan kita. Hak moleknya kau banyak habis Quran, kau molek. Kalau tak boleh baca dalam sembahyang, boleh baca nengok gitu pun termasuk dalam hak tadi juga. Termasuk dalam orang kaya pahala lah. Orang kaya pahala, jutawan pahala lah kita. Tapi kalau boleh dibaca dalam sembahyang, maknanya orang ni lebih lagi, sebab dia ingat. Makna ingat betul tu, mesti dia kena baca banyak kali. Sebelum nak tak tengok tu, dia kena baca banyak kali dah. Lepas tu senang lah dia nak baca. Tidak kata kabur kot sini. Dia boleh baca tu mengikut tertib dia lah. Surah tu baca jelujur molek ayat-ayat dia tu. Itu kelebihan. Lebih-lebih lagi lah. Tapi kalau tak boleh lagu tu, baca dengan menengok pun ada kelebihan dia. Bahkan dari satu sudut Nabi SAW ada sebut baca nengok tu lebih lagi. Sebab apa? Kita tatap Quran. Dan kita tidak boleh, kalau orang erti makna lah, boleh menghayati makna dia sekali. Kita tidak gaduh, tidak sibuk nak mengingatkan, takut terlupa, takut terlepas. Dah, bila kita baca nengok. Bahkan ada riwayat menyebutkan baca nengok tu lebih baik, 2 pahala. Kalau nak banding dengan baca tidak nengok. Tapi ini kepada orang yang tidak ingat lah. Kepada orang ingat tu molek tak tengok lah. Tetapi untuk dia perhati benda lain, kalau dia mungkin terganggu dengan tidak tengok tu, molek juga tengok dia. Begitulah. Nabi SAW kata kepada dia, bacalah Quran dalam sebulan. Bila dia tanya, ini Abdullah bin Amr bin Al-As ni antara sahabat contoh, sahabat Nabi SAW yang boleh dijadikan contoh lah dalam masalah ni. Dalam masalah mengaji Quran, khatam Quran ni, dia lah banyaknya tanya. Dan dia ni termasuk dalam ahli ibadat. Ayah dia nya Amr bin Al-As tu orang politik. Orang politik lah kita. Sebab dia bawa Islam pergi ke Mesir. Orang Mesir pakala ni terhutang budi dengan dia. Mana-mana Islam tu, daripada Mesir tu pergi lagi ke Algeria, sampai ke Morocco sekarang ni, ke bawah ni, ke Sudan, ke mana ni, zaman dia. Dia tegak benar di sana. Ayah dia orang politik, tapi yang si anak ni ahli ibadat. Dia tak say politik, tak say. Dia tak say secara langsung lah politik tu, tak say. Dia ahli ibadat, ahli ilmu. Tulis hadis. Zaman Nabi lagi salah seorang sahabat yang tulis hadis dan ada kitab hadis. Zaman Nabi lagi ada. Dia. Waktu ibadat tengah malam, puasa ke apa, ngaji Quran, ada berlakulah dengan dia, ahli ibadat. Dia pernah tanya Nabi SAW, dalam masa selama mana kau molek habis Quran ni sekali? Nabi SAW kata sebulan.
dalam masa sebulan. Mana kalau sebulan sejuk sehari lah. Sejuk sehari. Tak cara lah. Sama ada kita dalam masa sehari itu nak sekali baca sejuk, ataupun 2 kali baca ke sejuk. Misalnya kita kata pagi sejuk, start siang tu start siang, lepas subuh lah kita kata start siang, baca setengah juz. Start malam pula baca setengah juz pula ke, misalnya kita kata. Ikutlah kita nak bagi lagu mana. Atas kita tu nak bagi lagu mana, kita mudah lagu mana. Tapi tak boleh tinggal Quran. Dalam masa sebulan Nabi kata, dia kata saya mampu buat lebih lagi pada tu. Nabi SAW kata kalau lagu tu dalam masa 20 hari. Dalam masa 20 hari. Dia kata saya boleh buat lebih lagi daripada tu, dalam masa yang singkat lagi daripada tu. Nabi SAW kata dah 15 hari. 15 hari. Dia kata saya boleh buat lebih lagi. Nabi kata 10 hari. Begitulah. Maknanya nak ayat ni, ini gambaran sahabat. Kalau jenis ibadah, jenis merapatkan diri dengan Allah, menghayati Quran, gapo ni, nak bukan kau lari dak, kau nak. Kalau boleh lagi. Nak suka sedapnya dia berasa. Tidak jenis lari. Itu cara sahabatnya. Kalau kita tengok, ini satu contoh lah. Akhir sekali Nabi kata dalam masa seminggu. Dalam masa seminggu. Kalau kita kata dalam masa 15 hari itu maknanya tiap-tiap hari 2 juz. Kalau dalam masa 10 hari 3 juz. Tiap-tiap hari. Begitulah seterusnya. Dia kata saya boleh buat lebih pun. Nabi SAW kata 7 hari. Kalau dalam 7 hari ni, dia ada anjuran dia. Nanti akan datang, kita akan jumpa tadi, dalam masa 7 hari. Hak tu hak Nabi SAW lebih kena. Dan hak sahabat-sahabat, bila orang tanya sahabat Nabi SAW buat lagu mana, kamu buat lagu mana, 7 hari. Hak tu kalau boleh buat, hak tu paling bagus dalam masa 7 hari. Hak tu nanti kita akan bicarakan, akan datang. Dan jangan lebih lagi daripada tu, jangan kurang lagi dalam masa, kurang lagi daripada tu, janganlah. Nabi kata. Hak ni anjuran Nabi SAW tak sebut kurang lagi daripada tu, takut kita jadi terlajar. Nak suruh sederhana dalam ibadat ni pun kena sederhana juga. Janganlah lebih-lebih. Dan sahabat ni Abdullah bin Amar bin Al-As ni, akhir sekali dia buat gitu lagu tu supaya dia kata kepada Nabi SAW. Mengikut riwayatnya, ada yang sebut sekat 7, ada yang menyebutkan sekat 3 hari. Sekat 3 hari. Antara riwayat itu hak paling lebih banyaknya 7. Hak lebih banyak. Maknanya dia perhabis dalam masa 7 hari. Dia buat gitu sama. Sebab apa? Sebab dia ni bersuat ajawak dengan Nabi. Apabila dia tua, dia pun mula berasa. Dia kata alangkah baiknya kalau aku dengar hak Nabi royak dulu. Dah puasa 11 hari, ibadat sempat malam tak berhenti, Quran pula baca lagu tu lah. Kalau lah ikut tidaklah penat-penat, tapi oleh kerana dia berkira tu dengan Nabi, balah-balah tadi dengan Nabi, dia nak alah kau kurang masa tu, Nabi nak suruh kau kurang baca, dia tidak tinggal. Walaupun dia tua, dia tak cakap, baca semacam dia pegang. Ni sahabat Nabi Abdullah bin Amar bin Al-As ni, lagu tu keadaan dia tetap jaga. Puasa tu lagu tu pakai mati. Ngaji Quran pun lagu tu pakai mati, walaupun dia penat. Walaupun dia kata alangkah baiknya kalau dulu aku dengar hak Nabi kata. Maknanya kita ni kena fikir jangka panjang. Jangan fikir satu masa saja. Mungkin pada masa muda tu segar, tak ada gangguan apa, tapi apabila sampai satu peringkat dia akan terganggu. Boleh jadi kita tinggal tu. Kalau macam sahabat ni, dia tidak tinggal, tak apalah, dia kuat. Letih-letih dia pun kuat lagi. Perawi ni kata
Kalau dalam riwayat seterusnya, bacalah Quran seperti tadilah, puasa sehari, tak puasa sehari. Lepas tu Atha bin As-Sa'ib meriwayatkan daripada Sa'ib, ayah dia, dengan orang-orang lain, anak murid, saing kepada dia, saing kepada dia, saing kepada dia dalam mengaji tu. Jadi mereka berselisih pendapat. Ada yang mengatakan ayah dia meriwayatkan kata 7 hari. Ada yang mengatakan 5 hari. Mana hak su tu 5 hari. Tadi kita sebut dah, ada hak 3 hari pun ada juga. Hak ni mana khilaf perawi ni. Hak ni kata gini, hak ni kata gini. Mana tak berapa ingat lah. Setengah tu kata sekat 5 hari. Alah tunggu sampai 5 hari. Setengah kata sekat 7 hari lah. Tapi hak lebih banyak sebenarnya hak 7 hari. Sebab apa? Ya sekat 7 hari itu. Ataupun paling cepat lah kita 3 hari. Sebab nak suruh faham baca, bukan nak suruh baca saja. Nak suruh tadabbur, perhati, renungi makna dia tu, ataupun pengajaran Quran tu, hak tu. Nak suruh hak tu. Walaupun baca saja tu pun ada kelebihan dah. Memang ada kelebihan, tidak dinafikan. Baca saja tu pun ada kelebihan, ada Quran. Tak faham makna ke satu pun ada kelebihan. Tapi tentu sekali kalau kita baca dengan faham, sekurang-kurang kita katalah, kalau sampai sekarang ni kan tidak payah, mudah je walaupun tidak faham secara terus pun, kerana tidak mengaji secara formal lah, kita kata boleh kita buat, iaitu dengan cara terjemahan. Terjemahan ada kan? Bila-bila baca tu tengok, cuba hayati maknanya. Bila-bila baca tengok, ada ke cara lagu tu lah, tengok terjemahan dia, boleh buat lagu tu. Dan kalau buat lagu tu, besar maknanya tu. Kali ni kita ambil terjemahan ni beberapa kali. Maknanya dalam masa setahun boleh jadi satu terjemahan Quran dengan terjemahan tu kita boleh habis beberapa kali. Tahun depan rancangan kita terjemahan lain pula. Hak ni iktiraf lah, terjemahan yang sah, yang bagus. Misalnya kalau di tempat kita ni pimpinan Ar-Rahman tu bagus dah tu. Bagus lah. Walaupun bagi anak lah yang baca ni ada lagi tempat-tempat, beberapa tempat tu kita berasa kurang sedap. Kurang sedap. Tapi secara keseluruhannya ini antara terjemahan yang bagus. Kalau hak Indonesia tu, hak department Indonesia tu lah, agama tu, hak tu antara yang bagus. Lepas tu kita boleh tengok lain-lain lagi. Kalau boleh buat lagu tu, banyak faedahnya. Itu kepada orang yang tak erti hak Arab lah. Tapi kalau hak erti Arab, cubalah ambil tafsir. Hak reka-reka dulu, baca, tengok. Baca tak, kalau faham dah tak apalah. Faham molek dah. Tapi nak suruh belah-belah tu tafsir selalu. Tengok tafsir. Tengok tafsir selalu ku Arab. Kalau buat lagu tu banyak faedahnya. Dalam riwayat yang ketiga ni, lagu tu juga cerita yang sama. Dia tanya dalam masa selama mana nak berhabis Quran. Begitu seperti tadi lah. Raddadal kalam Abu Musa. Abu Musa ni maksudnya Ibnul Muthanna, Muhammad Ibnul Muthanna. Kunyah dia hanya Abu Musa. Kunyah dia juga Ibnul Muthanna. Iaitu tok guru kepada Imam Bukhari, Abu Musa Muhammad bin Al-Muthanna. Dia mengulangi, yakni membalas percakapan antara Nabi, yang berlaku antara Nabi dengan Abdullah bin Amr bin Al-As ni sampai ke bawah lah, sampai akhirnya sampai sekat 7 hari. Berhenti situ. Mana dia perekah. Lagu tu pun dia kata saya mampu buat lagu tu lagi. Nabi SAW berkata tidak akan faham orang yang baca kurang daripada 3 hari. Tidak akan faham. Maknanya hak yang dianjurkan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadis yang sahih ni, hak paling mudah. Lepas tu kalau ada orang kata saya boleh baca lebih dalam masa semalam ni habis Quran, Allah dah boleh tak?
Tak apa, tapi takut jadi konyoh. Jadi kau sum'ah pula dah. Begitu orang kata kau. Orang pun sebut, dia puasa senang hati. Orang sebut dia semalam sehari boleh habis Quran. Sebut tak sahal tu sia-sia kalau kalau nak pun kalau boleh tak apa. Orang-orang hafal Quran sungguh mulut dia gerak sama. Tapi adakah kita ni kerja kita hak tu saja? Kerja kita ni hak tu saja apa? Itu masalah lah. Banyak lagi benda lain. Kalau kita kata nak baca kitab tak, kan tengah-tengah duduk mengajar segini nak baca lah lagi dah. Nak baca lagu mana? Kecuali kalau duduk rumah tak jumpa dengan orang boleh lagu tu. Tapi adakah Islam ni nak lagu tu? Dia banyak lagi benda lain, tuntutan lain tu. Dengan sebab itu paling tinggi 3 hari. Hak Nabi SAW kata ni molek dah. Hak ni lah paling molek. Hak dia kata tu. Kalau ada hak lain tu dia jadi lagu lain dah. Jadi lagu lain. Tak tahu tajwid mana dah. Lepas dia suruh baca dengan tartil. Warattilil Qur'an tartila. Dengan tartil, dengan penuh tajwid. Nak tajwid lagu mana? Kalau dah cepat terlajak. Dengan sebab itu dia kata tak akan faham. Tak ada masa dah nak mikir, nak merenung apa, tak ada dah. Kalau baca lagu tu kecuali kalau dengan maksud nak banyak kali habis, mungkinlah setengah orang boleh buat lagu tu. Mungkin dia tak ada kerja lain, boleh lah. Tapi kalau ada benda lain lagi, tak boleh buat lagu tu. Ikutlah sepon Nabi SAW ayat ni. Kalau kita buat lagu ni sama-sama, kalau buat dalam masa 3 hari pun sebentar, lepas pada tu lama tak cara, tinggal, tak ada guna juga. Tapi kalau baca sebulan sekali, nak bulan habis sampai ke mati baca lagu tu. Itulah cara Nabi SAW. Apabila dia pegang buat sesuatu amalan tu, dia akan buat sampai bila-bila. Itu paling baik, lebih baik lagi daripada seketika saja kita buat. Lepas tu riwayat daripada Abdullah. Ini semua daripada dia berlaku. Nabi SAW kata bacalah dalam, baca tu maksudnya khatamkan Quran dalam masa 3 hari. Abu Ali berkata, Abu Ali ni perawi daripada Imam Abu Daud lah, anak murid Imam Abu Daud. Ni Abu Ali Al-Lu'lu'i. Itu Abu Ali Al-Lu'lu'i. Dialah riwayat dia ni lah, riwayat Abu Daud ni sampai kepada kita ni melalui ni lah, Abu Ali Al-Lu'lu'i, anak murid dia. Dia kata saya dengar Abu Daud. Ini menunjukkan kitab Abu Daud ni depan kita ni disusun, ditulis oleh anak murid. Sebab ada dia kata saya dengar Abu Daud. Takkan kalau Abu Daud sendiri tulis, dia nak tulis lagu ni? Takkan saya dengar Abu Daud gini? Ni kitab ni. Maknanya kitab ini disusun oleh anak murid Imam Abu Daud. Dia kata saya dengar Abu Daud berkata. Abu Daud kata apa? Saya dengar Ahmad, Imam Ahmad lah, yakni Ibnu Hanbal, kata Isa bin Syadzan, mana salah seorang perawi ni ada saat ni datang, kayis, seorang yang bijaksana. Ini adalah tauthik ataupun pengiktirafan yang diberikan oleh Imam Ahmad terhadap Isa bin Syadzan. Maknanya seorang yang bijaksana, bukan seorang yang tak erti lah, tak berapa cerdik ke, tak. Bukan seorang yang tidak baik, dia seorang yang bijaksana. Itu satu pengiktirafan lah. Maknanya hak kata gini ni anak murid Imam Abu Daud, Abu Ali berkata. Qala Abu Ali. Kalau nak kira qala Abu Ali ni, kalau nak kira mana bawah lagi daripada Abu Ali tu. Itu yang penting, sanak-sanak hadis tu bawah lagi. Sebab apa? Kalau Abu Ali sendiri, dia tak akan kata qala Abu Ali. Qala Abu Ali ni, Abu Ali berkata, mesti orang lain kata lagu tu. Bawah lagi daripada tu. Satu. Yang keduanya mengikut kaedah kitab-kitab ni biasa juga. Biasa juga kitab-kitab ni, dia kata qala Abu Ali tu dia sendiri dah kata. Abu Ali tu sendiri dah kata. Sebab kalau dalam Bukhari kan qala Abu Abdullah. Abu Abdullah berkata. Maksudnya dia sendiri itulah. Dia memang cara orang dulu tulis kitab ni lagu tu.
cara dia. Kita kena faham lah. Jadi ada dua kemungkinan, sama ada kata-kata Abu Ali ni dinukilkan oleh anak murid bawah dia lagi, ataupun memang kata-kata Abu Ali itu sendiri. Ada dua kemungkinan. Habislah situ. Itu masalah dalam masa selama mana hak molek kita perhabis Quran ini. Begitulah. Bab tahzibil Quran. Hak ni perhabis. Hak ni kita nak buat hak setakat mana? Setakat mana? Maknanya kita nak jadikan wirid Quran itu sebagai wirid kita. Hak tu paling baiknya. Tak ada wirid yang lebih baik daripada Quran. Kalau tak ada buat hak lain, buat hak ni saja, tak apa dah. Jangan tak buat hak ni, buat hak lain. Tak ada nak buat. Hak ni buat hak lain. Tak boleh lagu tu. Kalau boleh pilih, pilihlah Quran. Kalau ada masa lagi untuk hak lain, tak apalah. Jangan buat hak lain tak siapa tak ada masa nak Quran. Tu tak boleh. Tak boleh. Kalau baca Quran hak lain tak ada, tak apa. Dia kena duduk situ. Dia kena duduk situ. Itu baru betul. Kena buat wirid Quran. Mana kita kata tiap-tiap lepas sembahyang baca berapa banyak. Memang gitu sama. Itu dia tentukan. Tahzib tu dari segi asal makna lah. Mana kita tentukan sekian-sekian banyak untuk dibaca pada masa-masa tertentu. Yang ini sebagai wirid, yang ini sebagai suatu amalan yang tetap bagi kita. Itu makna umum lah. Makna khususnya iaitu tahzib Al-Quran, iaitu membahagikan Al-Quran itu kepada beberapa hizib. Dalam Quran ini dibahagi oleh Nabi SAW sendiri, dan sahabat-sahabat meriwayatkan banyak, termasuklah kita baca tadi, sudah terjemuh dah, iaitu dia ada 7 hizib. 7 hizib. Mana daripada awal Quran tu sampai ke akhir 7. Mana dalam masa 7 hari dihabiskan. Daripada satu hizib ke satu hizib. Apa dia mengikut orang-orang tajwid, ahli tajwid, ahli qiraat, dia kata terkumpul hizib itu di dalam kata fami bisyauq. Fami bisyauqin. Fami bisyauqin, mulutku membaca dengan penuh syauq, dengan penuh rasa sedap, rasa enak, jelira. Mulut tu berasa sedap baca. Tidak kata mulut tu tawar ataupun tak sedap. Ada. Itu dari segi makna dia saja. Dari segi hakikat dianya, fa, fami. Fa maknanya Fatihah. Sampai kepada mim. Mim, fami. Mim tu makna Al-Maidah. Mana Fatihah sampai kepada Al-Maidah. Al-Maidah tu tak masuklah. Sebelum Al-Maidah tu suratul Nisa. Mana perhabis suratul Nisa. Daripada Fatihah sampai kepada hujung suratul Nisa. Itu hizib yang pertama. Mim, Maidah mana? Start daripada Maidah tu sampai kepada Ya. Fahami, Ya. Ya tu maknanya Yunus, surah Yunus. Sampai sekat tu. Surah Yunus tu tak masuk lah. Berhenti sekat sebelum Yunus. Daripada Ya tu Yunus itu Fahami Bishaw sampai kepada Ba. Ba tu apa dia? Bani Israel. Yang ni surah Isra. Subhanalladzi asra. Sampai sekat tu. Ba tu maksudnya Bani Israel. Surah Bani Israel. Lepas tu daripada situ, itu hizib yang ketiga. Akan datang kita akan jumpa ni. Dia ada sebut gini akan datang. Daripada situ ba bisyauk sampai kepada shin. Shin tu maknanya syuara. Surah Asy-Syu'ara. Daripada shin sampai kepada waw. Waw tu maksudnya wasafat. Lepas pada surah Yasin tu. Sampai sekat Yasin lah, hujung Yasin. Tak masuk as-safat. Waw maknanya wasafat. Berhenti sekat mana? Waw, qaf. Sampai kepada qaf tu lah. Qaf wal Quranil Majid. Yang ni hujurat. Hujung hujurat. Qaf tak masuk. Daripada qaf tu sampai akhir, itu orang panggil surah Mufassal. Tu 7. 7 hari habis. Itulah situlah cara Nabi SAW dan sahabat-sahabat duduk buatnya lagu tu. Ada 7 hizib. Kalau kita ambil misalnya Quran ni, ni Quran ada depan ni. Biasanya dia ada tulis
Tapi sini tak ada. Ni hizib. Dia hizib lagu lain. Cara dia. Bukan hizib lagu tadi. Hizib lagu lain. Surah Al-Ma'idah. Ni dia kira lagu lain. Kalau kita tengok setengah surah Quran tu lebih jelas. Dia pembahagian hizib dia tu 7 seperti yang kita sebut tadi. Hak tu lebih tepat. Lebih tepat. Hak ni hizib dengan arti untuk amalan lah. Amalan boleh kita nak buat, nak baca lagu lain, boleh, atas kemampuan masing-masing lah. Tetapi hak sebut dalam hadis ni lagu tu, itu maksudnya. Tak apalah, kita tengok. Ibnul Had kata, Nafi' bin Jubair tanya aku, baca selama mana Quran ni pun habis? Sekali. Dia kata saya tak ada tentukan mana-mana bahagian, berapa-berapa bahagian untuk dihabisi dalam masa beberapa hari. Tak ada. Jangan kata lagu tu, kata dia. Tak boleh kata lagu tu, sebab Rasulullah ada buat ketentuan lagu tu. Saya baca satu juzuk daripada Quran. Satu juzuk daripada Quran. Satu juzuk di sini maksudnya satu bahagian daripada Quran. Bukan satu juzuk kita faham ni. Juzuk alif lam mim, juzuk sayaku, juzuk tu. Ni pembahagian juzuk lagu ni Nabi tak buat. Sebenarnya pembahagian juzuk lagu ni, ini orang kemudian buat untuk memudahkan bagi kepada 30 juzuk. Hak Nabi sebutnya berdasarkan surah. Surah. Memanglah tertib tu supaya hak ni lah. Gini surah. Tapi juzuk-juzuk tu bukan ketentuan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan. Tidak ada hadis. Jadi juzuk di sini bukan maksudnya seperti juzuk yang kita faham. Dah. Tapi kalau seseorang tu nak baca berdasarkan juzuk, ya sekarang ni hak bagi tu setengah-setengah Quran kan dia buat ital mula-mula tu. Kalau kita nak buat sejuzuk-juzuk ke situ, boleh juga. Tidak salah. Boleh juga. Kalau nak buat lagu tu pun. Kalau tidak nak baca lagu tu, nak baca berdasarkan surah, boleh juga. Yang pentingnya buat. Perawi ni kata, saya rasa dia ada menyebutkannya daripada Mughirah bin Syu'bah. Sebab kalau berhenti setakat Nafi' bin Jubair bin Mut'im, dia ni tak ada jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila tak ada jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermakna hadis ini mursal. Putus di situ. Maka perawi kata dia ada sebut hak dia ambil ni daripada siapa? Hak kata Nabi ni kata saya baca satu juzuk daripada Quran tadi. Siapa dia yang meriwayatkan daripada Nabi? Iaitu Mughirah bin Syu'bah. Itu dia. Mana dengan menyebutkan Mughirah bin Syu'bah tu, sanad hadis tadi tidak putus lah. Tidak putus. Kalau tidak putus jadinya. Lepas tu cerita Aus ni, Aus bin Hudzaifah. Dia kata dia pergi dalam satu rombongan puak-puak Thaqif, pergi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia puak-puak Thaqif ni dia terbahagi kepada dua kumpulan lah. Satu Ahlaf, satu lagi Bani Malik. Bani Malik. Puak-puak Ahlaf ni dia ada keluarga dia ada di Madinah. Iaitu salah seorangnya orang yang penting Mughirah bin Syu'bah. Jadi bila pergi ke Madinah tu, puak-puak Ahlaf ni, golongan Ahlaf, ya, anak-beranak dia lah, puak-puak dia, singgah ataupun menumpai di rumah Mughirah bin Syu'bah. Satu golongan lagi puak-puak Bani Malik itu, Nabi SAW tempatkan mereka dalam satu kubah. Nabi suruh duduk situ lah, tetamu dia ni. Musaddad pun kata perawi ni, Aus ni dia salah seorang yang ikut serta dalam rombongan tu, pergi jumpa dengan Nabi SAW. Dia rakyat Nabi SAW ni dengan tetamu dia bagus. Mana tiap-tiap malam kami duduk situ, dia tubik, dia pergi kecek-kecek dengan kami. Tu cara Nabi SAW. Dia kecek dengan kami lepas Isyak. Hak banyak. Waktu kecek tu kecek bila berdiri dia kata. Bila berdiri ni lama tu sampai dia lengah, kadang-kadang dia akak kaki sebelah dia. Akak kaki. Maknanya dia berdiri atas satu kaki sajalah. Lengah alik ni dia letak alik ni pula, naik alik kiri pula. Misalnya kita kata gitulah. Gile-gile kaki dia. Gitulah duduk kecek. Hak paling banyak dia duduk ceritanya, cerita peristiwa hak dia alami di Mekah. Ni pada cerita ni Aus ni. Dia kata tak serupa. Kita orang Islam hak learning ni dengan hak dulu. Hak dulu kita orang Islam ni dipandang lemah dan dipandang hina semasa di Mekah. Betul. Tapi lepas pada mari ke Madinah ni sama naik lah. Tak boleh kata kamu kaku lah.
Tidak kata alik dia saja kuatnya. Tak. Alik kita pun kuat juga. Kadang-kadang dia menang, kadang-kadang kita menang. Gitu maknanya dalam perang. Falamma kanat lailatan, sebenarnya kalau kata benar sungguh tu, tak ada orang kafir benar sungguh. Cuma mengikut perkiraan zahir lah. Mengikut perkiraan zahir, misalnya dalam perang Uhud itu, buat seketika orang Islam telah kalah lah. Benar orang kafir Quraisy, kalau tengok dari satu sudut. Tapi sebenarnya lepas pada tu orang Islam itu pula makna benar orang Islam juga. Tak pernah makna peperangan Nabi ni dengan orang kafir ni kalah Nabi, tak pernah. Cuma dari segi zahir dia, kalau nak buat contoh tu lah. Ataupun dalam perang Hunain ke, berselerak orang yang mengikut Nabi ni lari kerana serbuan orang kafir tu kuat sangat. Itulah kalau nak kata kalah pun sebenarnya tidak kalah sebenar, tidak kalah sungguh. Pada tu mari balik pula tu kalah lah orang kafir seketika. Tapi hak tu disebut juga, kalau nak ambil kira lah, hak tu je lah. Mana kira sama naik lah. Satu malam tu dia lewat mari, daripada waktu hak sekala. Kami pun kata malam ni lewat buat apa? Dia kata tinggal. Jadi dia tak ada, dia tak say lah. Mana terlepas hak tu je. Biar perhabis dulu baca. Perhabis baca tu hak tu dia jadi lewat ni malam ni. Maknanya Nabi SAW ni jaga Quran, baca Quran. Hak tu hak nak sini je. Hak nak sini ni baca Quran tu dia jaga. Sebut tentang ngaji Quran ni dalam bab ke dia? Dalam bab semaya tahajud, dalam bab semaya sebelum pada ni kan tarawih, lepas tu witir pula. Mana nak ayat tempat yang paling baik? Kalau dalam semaya tu tempat hak boleh baca panjang je. Itulah. Kalau semaya 5 waktu ni, ini lama ni alik belakang ni. Dia suruh jaga. Dia suruh jaga. Kalau tu imam tu kena jaga makmum. Hak mana hak itunya? Hak tepat, hak kira-kiranya kita boleh baca panjang. Dan kita mengikut setengah-setengah ulamanya kata lebih molek semaya sore. Walaupun semaya tarawih sekalipun, baru ni kita sudah bicara, ada yang mengatakan molek semaya sore. Bila semaya sore bebaslah kita. Situlah kita nak boleh baca panjangnya. Kalau kita ni tidak acak mengaji Quran, tidak lancar, payah nak mengapa. Jadi hak moleknya situ. Kalau dalam semaya itulah. Sebab tu dia letak di celah-celah. Bab ni di celah-celah bab-bab hak semaya. Dia ada, orang kata kaitan juga, ada kesinambungannya. Ataupun kalau kita kata nak mengaji Quran secara tidak dalam semaya pun boleh juga. Hak di sini dalam hadis ni dia tidak sebut Nabi SAW kata terlepas satu bahagian daripada Quran dia tu dalam semaya ke apa, tak jelas. Mana kira-kira boleh jadi dia baca tu di luar semaya, boleh jadi juga. Ataupun di dalam semaya, boleh jadilah. Jadi saya tak silap mari dalam keadaan tidak sempurna sebelum menyempurnakannya. Lepas tu Aus pun kata, saya pun tanyalah sahabat-sahabat Rasulullah, kamu bagi lagu mana mengaji Quran ni? Ya Nabi kata dia ada juzuk, ada bahagian dia baca lagu mana? Sahabat-sahabat pun raya, mana bukan seorang dua, ramai ni raya. 3, 5, 7, 9, 11, 13 dan hizib mufassal, semua sekali. Itu dikira satu. Tu dia. Gapo dia 3, 5, 7 tu? Ni. Kalau kita tengok dalam kitab, tadilah hak sebut tadi. Tahzib tadi. Dalam kitab kita ni cuba tengok hak mana ada tu 187 baris yang ketiga. Baris yang ketiga. Lagu mana kamu bahagikan bacaan Quran? Mereka kata 3. Mana 3 surah? 3 surah mula-mula. 3 surah iaitu surah Baqarah, Nisa dan Ali Imran pada hari yang pertama. Pada hari yang pertama. Ini dari segi sebut dulu kemudian ni tak apalah, waktu dia kira bukan maksud tertib Quran tu lagu tu. Kalau ada nampak beza kan, maksudnya 3 surah. Dan tidak sebut Fatihah tu sebab apa? Sebab Fatihah ni mana pendek sangat. Dan memang kalau dalam sembahyang mesti baca pun. Kalau dalam sembahyang tu mesti baca pun Fatihah tu. Jadi tak payah sebut dah tu. Sebab ni pada ketika nak baca hak lain pun
ada baca juga Fatihah tu. Sebab dia pembuka. Jadi tidak disebut sini. Kalau nak kiranya ada 4 lah. Fatihah, Baqarah, Nisa, Ali Imran. Kalau nak kira dalam Quran tu Ali Imran dulu. Tapi di sini tidak nak cara tertib ni, nak ayat berapa surah. Tu 3. Pada hari yang pertama 5. Yang ni 5 surah pada hari yang kedua, iaitu surah Maidah, An'am, A'raf, Anfal, Taubah. Pada hari yang kedua 7. Yang ni 7 surah pada hari yang ketiga, iaitu surah Yunus, Hud, Yusuf, Ra'd, Ibrahim, Hijr dan Nahl. 9 itu maksud 9 surah pada hari yang keempat, iaitu surah Bani Israel, Al-Kahf, Maryam, Taha, Anbiya, Hajj, Mu'minun, An-Nur dan Furqan. Dan 11, yakni 11 surah pada hari yang kelima, iaitu surah Syu'ara, An-Naml, Al-Qasas, Ankabut, Rum, Luqman, Alif Lam Mim, As-Sajdah, Ahzab, Saba, Fatir dan Yasin. 13. Maksudnya 13 surah pada hari yang ke-6, iaitu surah As-Saffat, Sad, Zumar, Mu'min, Hamim, As-Sajdah, Syura, Zukhruf, Dukhan, Jathiyah, Al-Ahqaf, Muhammad, Al-Fath dan Al-Hujurat dan Hizb Mufassal 1. Hak terakhir sekali itu, iaitu daripada surah Qaf hingga ke akhir surah, itu dikira sebagai surah mufassal saja. Itu mufassal belakang tu. Daripada situ sampai ke surah An-Nas pada hari yang ke-7. Itulah cara baginya. Itulah dikatakan 7 hizib tu. Yang pertama ni yang kita sebut tadi lah. Yang kita sebut tadi tu kira start daripada Fatihah. Sebab tu Fami, Fa, start Fa. Sebab kira daripada Fatihah. Sini dia tak sebut. Dia sebut 3. Sebab Fatihah tu dia kira tak sebut pasal pendek. Dah waktu benda, kalau dalam semaya benda mesti baca. Benda mesti baca. Fami Bisyauk, hak rekah ni tulis hak tu padan dah. Lepas tu tengok sini lah, pembahagian tu dalam masa 7 hari. Fami Bisyauk, Fa Fatihah sampai kepada Mim. Mim tu maksud Maidah. Start daripada Mim Maidah tu sampai kepada Ya, maksudnya Yunus, surah Yunus. Daripada Yunus tu sampai kepada Ba tu maksudnya Bani Israel, surah Isra tu lah. Daripada Bani Israel tu start situ sampai kepada Ba, Shin, Syu'ara, seperti disebut sini Syu'ara, Syaw, lepas Shin sampai ke mana? Sampai ke Yasin, hujung Yasin. Lepas pada tu start dengan As-Saffat. Waw tu maksudnya Was-Saffat sampai kepada Qaf, Bisyauqin, Qin, Qaf, akhir tu maksudnya Qaf. Daripada Qaf tu sampai akhir, itu hizib yang ke-7 pada hari yang ke-7. Habislah Quran. Gitu. Lepas tu riwayat daripada Abdullah bin Amar, kata dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan faham Quran orang yang baca Quran kurang daripada 3 hari. Maknanya beberapa hadis ni kita tengok lagu tu belakang. Tak molek lah. Kalau nak kata ada molek pun dari satu sudut saja lah. Dari hak dikehendaki oleh Nabi tak sampai. Nak suruh sampai, boleh sampai dalam masa 3 hari dengan faham gapo sekali dalam masa 3 hari. Ini pun cara tak kerja buat dah ni, cara tak kerja buat dah ni. Mana cara tumpu sungguh ni. Kalau kita nak baca dengan tertib, dengan penuh tajwid gapo gak, lama kalah. Kalau kita kata cepat-cepat orang baca pun cepat dengan jagalah 20 minit. Sejuh tu kita kata kalau mengikut kira ajuh 20 minit cepat. Kalau nak cepat sikit lagi 15 minit. Kira diri. Tapi hak sederhananya 20 minit lah kita kata kepada orang hak cepat baca. 20 minit. Kalau hak lambat tu tak kira lah hak tu.
Riwayat daripada Abdullah bin Amar lagi. Sebab apa? Sebab tumpuannya boleh dikatakan rujukan utamanya kalau dalam bab ngaji Quran, khatam Quran ni, hadis dia nombor satu. Rujukan semua orang. Kalau dalam bab haji, semua orang angkat tangan belakang. Jabir bin Abdullah, riwayat dia paling utama. Dia ada juga dalam peristiwa ni, orang ni dianggap utama. Dalam peristiwa ni, orang ni. Macam ni Abdullah bin Amr bin Al-As. Sebab tu riwayat dia sama lagi. Tapi mengikut riwayat ni, Nabi SAW tidak turun daripada 7. Boleh jadi perawi hak bawah ni, hak dia tahu, sebut hak 7. Begitulah pak ke bawah. Ketika Abdullah ni riwayat hak 7. Hak sebut 3 tu, boleh jadi makna selepas tu dan dia minta lagi Nabi SAW pun riwayat sekat 3 hari. Jadi masa dia cerita tu berbeza. Bila dia cerita kepada satu golongan, ketika tu 7 hari. Kira-kiranya dia pergi itu tidak dalam masa yang sama. Dia boleh buat lebih lagi daripada tu. Lepas tu dia cerita pula Nabi kata sekat 3 hari. Jadi anak-anak murid ni riwayat kemudian ni duk bawa tu lah. Ni bawa 3, ni bawa 7. Gitulah cara perbezaan riwayat tu. Apa berlaku? Lagu tu lah cara. Hak ni dia riwayat pada ketika hak 7 tu. Hak ni dia riwayat pada ketika hak 3. Gitu. Jadilah khilaf dalam riwayat. Kedua-duanya boleh jadi. Tapi hak 3 tu mesti ada. Hak 7 semua terima lah. Hak 3 ni tidak semua terima. Tidak semua terima. Dan Nabi SAW pun mengesyorkan sekat 7 tu je. Tapi hak ni atas dasar dia peribadi ni. Pergi lagi Nabi SAW kata begitu. Lepas pada tu kata pula, kalau kurang daripada 3 hari ni tak ni, tak akan faham. Maksudnya nak hak Nabi nak bukan semata-mata baca, tapi kena faham kata. Kena faham kata. Lepas tu cerita Ibnu Mas'ud ni. Nampaknya kita berhenti sekat tu dululah. Sekat Ibnu Mas'ud ni kita akan sambung semula. Wallahu a'lam.